Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video pembelajaran kali ini, cikgu akan sambung. Cikgu akan sambung pada bahagian bagaimana kamu nak menentukan bilangan angka bererti. Okey, bagaimana kamu tentukan bilangan angka bererti. Sebelum ni kamu dah tahulah untuk video yang first tadi, untuk yang angka bererti part 1 tadi, kamu dah tahu nombor-nombor yang boleh dikira sebagai angka bererti. Apakah nombor yang boleh diklasifikasikan sebagai angka bererti? Apakah nombor yang tak boleh diklasifikasikan sebagai angka bererti? Okay, so dekat tepi ni kita tengok dulu tips kat tepi ni. Tips yang dekat tepi ni. Okay, poin yang pertama dia bagi sifar yang berada, ini cikgu ulang balik cikgu ulang balik yang video part 1 dalam bahagian last sekali yang kotak kuning ni. Yang kotak kuning ni cikgu ulang balik, tunjuk dekat tips ni lah. Okey. Okey, yang pertama kita tengok sifar yang berada di antara digit-digit bukan sifar ialah angka bererti. Maksudnya nilai sifar yang berada di antara digit-digit bukan sifar. Tadi cikgu bagi contoh 303. So sifar itu berada di tengah-tengah. Jadi sifar yang berada di tengah-tengah itu walaupun dia sifar, dia adalah angka bererti sebab dia berada di antara digit-digit bukan sifar. So bila sifar yang berada di antara digit-digit bukan sifar, dia adalah dikira sebagai angka bererti. So kat sini dia bagi dah contoh. Contoh 60,007. Okey, so 30 itu berada di antara 6 dan 7. Maka kosong itu dikira angka bererti. Jadi ada 5 angka bererti. 6, 0, 0, 0, 7. Okey, sudah ada 5 angka bererti. So yang B pula 50.0042. Okey, so digit sifar dia berada di antara digit bukan sifar. So digit sifar itu dikira sebagai angka bererti. So untuk B dia ada 6 angka bererti. 50.0042. Okey. So next kita tengok bagi suatu perpuluhan. Bagi suatu perpuluhan, semua digit sebelum bukan sifar, bagi suatu perpuluhan, semua digit sebelum digit bukan sifar bukan angka bererti. Semua digit sebelum digit bukan sifar. Semua digit sebelum digit bukan sifar bukan angka bererti. Okey, contoh 0.007. Jadi digit bukan sifar dekat sini adalah 7. So digit yang sebelumnya, semua digit sebelum digit bukan sifar bukan angka bererti. Bermaksud digit yang sebelum nombor 7 itu dia adalah bukan angka bererti. Jadi dalam nombor 0.007 ini hanya ada satu angka bererti, iaitu 7. Kenapa 7? Sebab digit bukan sifar, semua digit bukan sifar adalah angka bererti. Okey. Next, 0.005020. Okey. So dekat sini ada 4 angka bererti. So nombor bukan sifar yang pertama adalah 5. Jadi bermula dengan 5020 itu adalah angka bererti. Digit sifar yang berada sebelum 5 dia adalah bukan angka bererti. Okey. Next kita tengok bagi suatu nombor bulat, sifar yang berada di hujung nombor itu tidak dianggap sebagai angka bererti. Okey, sifar yang ada di hujung sekali tidak dianggap sebagai angka bererti, melainkan kita nyatakan tahap kejituan yang kita kehendaki. Contohnya kat sini 8,750. Okey, 8,750 dibundarkan kepada 2 angka bererti, kamu akan dapat 8,800. Okey, so dua sifar di belakang ini dia adalah bukan angka bererti. Okey, tidak dianggap sebagai angka bererti.
Okay, next. 8750 sama dengan bila dibundarkan kepada satu angka bererti, kamu akan dapat 9,000. So, maksudnya di sini 3 digit sifar di belakang tidak dikira sebagai angka bererti. Okay. Okay. Untuk digit sifar di bahagian belakang ini, dia berdasarkan tahap kejituan yang kita nak. Nanti kita akan tengok contoh sebentar lagi. Okay. So, next kita tengok kat sini. Bagaimanakah kamu nak tentukan bilangan angka bererti? So, tadi kamu dah tahulah ciri-ciri angka bererti itu. So, semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Tu kena tahu yang itulah. Okay. So, ada dua nombor yang kamu belajar. Integer dan juga perpuluhan. So, dalam kes perpuluhan, sifar yang berada di depan itu sifar yang berada di depan sekali dalam perpuluhan yang berada di hadapan sebelum digit bukan sifar, dia adalah bukan angka bererti. Dia adalah bukan angka bererti. Okey. Jadi sifar ini tujuan diletak di depan hanya untuk tentukan nilai tempat bagi digit 5. Itu sahaja tujuan dia. That's why, tapi dia tak mengubah apa-apa pun nilai tu. Tidak memberi perubahan kepada nilai. Sebab itu dia dikatakan sebagai bukan angka bererti. Okey. Jadi angka bererti, contoh angka bererti adalah digit sifar di antara digit bukan sifar. Okey. Dan digit sifar yang berada di bahagian akhir perpuluhan. So dia dikira angka bererti. Okey, ini digit sifar di antara dua digit bukan sifar dan juga digit sifar yang berada di bahagian akhir perpuluhan. So itu dikira sebagai angka bererti. Okey, dan seperti yang kamu sudah maklum, semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Cuma yang kamu perlu tengok adalah pada digit sifar. Di mana kedudukan digit sifar itu? So, kalau dalam perpuluhan, di hadapan sekali itu, dia bukan angka bererti. Tapi kalau di tengah-tengah antara digit bukan sifar, digit sifar itu dikira sebagai angka bererti. Okey, so dalam integer, sifar ini contoh kat sini bagi 803,000. Okey, so kamu tahulah 8 dengan 3 itu angka bererti. Okey, kemudian sifar yang berada di antara digit bukan sifar pun adalah angka bererti. Okey, so yang nombor sifar yang berada di hujung itu juga dia adalah angka bererti mengikut tahap yang kita kehendaki. Okey, macam mana nak tengok tahap dia? Okey, kita tengok contoh satu. Okey, contoh satu, tak bagi kat sini. Tentukan bilangan angka bererti bagi nombor-nombor berikut. Okey, kita tengok C. Tengok C lah, sini. 7409. Okey, so sifar ini, kamu tahu 7, 4 dengan 9 ini adalah angka bererti. Sifar ini berada di antara dua digit bukan sifar. Dan maka sifar ini dikira sebagai angka bererti. Jadi, bilangan angka bererti dalam nombor ini adalah 4. Okey, bilangan angka bererti dalam nombor ini adalah 4. 7409. Okey, so ada 4 angka bererti. Okey, so digit bukan sifar memang dah confirm angka bererti. So sifar itu kamu kena tentukan. Tapi dalam nombor 7409, sifar ini, digit sifar ini berada di antara digit bukan sifar, iaitu 4 dan 9. Maka sifar ini dikira sebagai angka bererti. Okey, angka bererti boleh ditulis dalam bentuk ni, A titik B titik. Okey, bermaksud angka bererti. Okey, next kita tengok D. Okey, 15,000. So maksudnya ada 3 digit sifar di bahagian belakang sekali. Okey, jadi nilai angka bererti itu, bilangan angka bererti itu bergantung kepada tahap kejituan yang kamu kehendaki. Okey, so dia ada 4 pilihan jawapan lah. So kalau dua angka bererti, dua angka bererti, sekiranya dia melibatkan ribu terhampir. 15 ni ribu lah. Kan 15,000 kan? Tempat dia 15,000. So ribu terhampir. Okey, kalau dia adalah ratus terhampir, dia ada 3 angka bererti.
Tapi tulisan tetap sama 15,000. Kamu tak boleh kata 15 terampil tu 150 jadi 150. Tak. Nilai tetap 15,000. Cuma bilangan angka bererti saja berbeza. Sebab tu kat sini ada 2, sini ada 3, sini ada 4, sini ada 5. Okey. So yang kedua ini dia kata 3. Bermaksud kepada ratus terhampir. Situlah. So angka berertinya hanya sampai 150. Okey. Kemudian yang ketiga, tahap kejituan ialah puluh terhampir. Puluhnya di sini. Jadi daripada 1500. So ada 4 sahaja angka bererti. Sebab 10. Okey. Kemudian jika tahap kejituan ialah sa terhampir. Sa ni hujung sekali. Okey. Kalau tahap kejituan dia sampai sa terhampir. So kan daripada mula sampai hujung. So kamu kira dia ada 5 angka bererti. Okey. Boleh? Okey. Next kita tengok F. 0.0809. Okey, 0.0809. So kamu tahu 2 di hadapan ini bukan angka bererti. Bukan angka bererti. Okey. 0 ini, digit sifar ini berada di antara 2 digit bukan sifar. So dia dikira angka bererti. 8 dan 9 angka bererti. So maka untuk F ini dia ada 3 angka bererti. 3 angka bererti. Okey. Okey. So untuk contoh ini kamu boleh cuba buat uji minda 2.1A. Semualah. 2.1A semua. 1A, B, C, D, E, F, G, H. Okey. Hanya kamu nyatakan bilangan angka bererti bagi setiap nombor-nombor berikut. Okey. Boleh? Okey. Next kita masuk kepada standard pembelajaran yang seterusnya. Masih dalam subtopik yang sama iaitu angka bererti. Okey. Standard pembelajaran kita pada kali ini adalah membundarkan suatu nombor kepada bilangan angka bererti yang tertentu. Okey. Membundarkan suatu nombor kepada bilangan angka bererti yang tertentu. Okey. So point dia kat sini. Soalan je macam mana kamu nak bundarkan nombor tu kepada bilangan angka bererti yang tertentu. Bagaimana? Bagaimana kamu nak buat? Okey. Kita tengok contoh 2. Kaedah yang kamu akan gunakan adalah kaedah pembundaran. Dah belajar kaedah pembundaran. Okey. Contoh yang kedua, tengok contoh 2. Okey, bundarkan. Sudah tiru dah bundarkan kan? Bundarkan setiap nombor yang berikut kepada 2 angka bererti. Okey. So kamu nak bundarkan kepada 2 angka bererti. Okey. Tengok penyelesaian A. 2 angka bererti. Kamu ada 63,479. So 2 angka bererti tu yang pertama ni. Yang pertama lah 6 dengan 3. Okey, apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu bundarkanlah. Bundarkanlah digit yang kamu nak bundarkan tadi adalah digit 3. Digit yang nak dibundarkan. Okey. Kemudian kamu tengok selepas daripada 3 itu adalah nombor 4. Nak bundarkan 3 kan? Tengok sebelah dia seperti biasalah. Okey, tengok sebelah dia 4. So 4 ini kurang daripada 5. Bila 4 kurang daripada 5, 3 ini tak perlu tambah 1. So dia kekal kepada 63,000. Okey. So dia punya nilai adalah 2 angka bererti. Mana 2 angka bererti ini? 6 dan 3. Okey, 0 ini dia tidak dikira sebagai angka bererti sebab dia ikut tahap kejituan yang kita nak. Tahap kejituan kita adalah nak pada 6 dan 3. 6, 3. Tahap kejituan kita 63 itu sebab kita nak 2 angka bererti. Okey, jadi kita bundarkan. So kita hanya dapat 6, 3. Jadi yang kosong di belakang itu tidak dikira sebagai angka bererti. So tahap kejituan yang kita pilih ini adalah 1000. Okey, 1000. Okey. So B 2476. Nak jadikan dia kepada 2 sahaja angka bererti. Okey, 2 sahaja angka bererti maksudnya depan ini, yang depan ni, yang di hadapan ini. 2 dan 4. So kamu nak bundarkan 4.
Sebelah 4. Sebelah kanan 4 itu adalah nombor 7. 7 lebih daripada 5. So, kamu kena tambah 1 pada 4. So, kamu akan dapat 2,500. Okey, 2 angka bererti. Mana 2 angka bererti itu? 2 dan 5. Kerana apa? Kerana digit bukan sifar ialah angka bererti. Okey. Cuma sifar yang berada di belakang ataupun di akhir digit bukan sifar itu bergantung kepada tahap kejituan. So, kita perlukan 2 angka bererti, 2, 5. So, 0, 0 di belakang itu masih lagi perlu ditulis. Cuma bezanya bilangan angka bererti. Okey. Next C. 6, 9, 5, 3. Bundarkan kepada 2 angka bererti. Okey, so kamu ada 6 dan 9. Okey, tengok sebelah kanan 9 itu nombornya lebih daripada 5 ataupun sama dengan 5. Maka perlu tambah 1 lah pada 9. So, kamu akan dapat 7,000. 7,000. Okey, so 2 angka bererti. Mana 2 angka bererti itu? 7 dan sifar. Inilah 2 angka bererti, 7 dan sifar. Maksudnya sifar ini kamu ambil kira lah sebagai angka bererti. Sebab dia nak 2 angka bererti. Kalau kamu ambil 7 saja, dia dah jadi 1 sahaja angka bererti. Maksudnya tahap kejituan yang kamu perlukan adalah sehingga ratus. Okey, jadi 7, 0. 2 angka bererti. Okey. Next, contoh 3. Contoh 3, soalan minta kamu bundarkan 68.79 kepada 3 angka bererti. Maksudnya kamu nak tinggalkan 3 sahaja di nombor di depan ni. 9 ini kamu tak nak. So, kamu akan bundarkan 7. Okey, bila bundarkan 7, okey, digit yang kamu nak bundarkan adalah 7. Kemudian kamu tengok sebelah kanan. Lebih daripada 5. Maka 7 ini perlu tambah 1. So, kamu dapatlah 68.8. Okey, 68.8. Tak perlu tulis kosong. Tahu belakang ni memang kosong kan? Tak perlu tulis kosong. Kalau kamu buat 68.80, ini dikira sebagai angka bererti. So, ini dah jadi 4 angka bererti. Sebab itu, kosong di belakang ini tak perlu tulis. Okey, kalau tulis dia akan jadi 4 angka bererti. Sebab kosong di belakang ni tak memberi apa-apa nilai. Tapi kalau tulis dia tak memberi apa-apa nilai. Tapi dari segi angka bererti dia dikira. Maka kosong kosong di bahagian akhir perpuluhan tak perlu tulis. Okey, melainkan kalau ianya diperlukan. Contoh 68.8 tapi dia nak 4 angka bererti. So, kamu akan buat 68.80. Baru dikira sebagai 4 angka bererti. So, dalam kes ini, soalan ini perlukan 3 angka bererti sahaja. Okey. So, dia adalah 68.8. So, kosong di belakang 8 itu tak perlu tulis. Okey. Next, diminta bundarkan 68.79 kepada 1 angka bererti. Okey, 68.79 kepada 1 angka bererti. 1 angka bererti itu berada di sini. 6 lah. Okey, ini adalah digit yang kamu nak bundarkan. Okey, tengok sebelah kanan. Nilainya adalah 8. Lebih daripada 5. Lebih daripada 5, 6 ini perlu tambah 1. So, dapat 70.00. Tapi, soalan minta 1 angka bererti. Maka, kamu hanya tulis 70. Okey, mana angka bererti dia? 7. Angka bererti adalah 7. Tulis 70 tapi angka bererti adalah 7. Okey. Boleh? Okey. So, contoh 4. Next. Bundarkan 0.008025 kepada 3 angka bererti. Okey, kepada 3 angka bererti. So, kamu tahu yang di hadapan ini dah bukan angka bererti. Okey, so yang angka bererti yang dikira daripada 8025. So, dalam ni ada 4 angka bererti. Ada 4 angka bererti. Kamu nak jadikan dia kepada 3 angka bererti. Okey, so kita akan tengoklah. Yang nombor yang nak dibundarkan adalah 2. Okey, tengok sebelah kanan 2 adalah 5.
Nilainya sama dengan 5. Jadi perlu tambah 1 pada 2. So, kamu akan dapat 0.00803. So, dapatlah 3 angka bererti. Okey, tak boleh tulis 0.00830. Ini dia dikira. Dia dikira. Sifar yang berada di akhir dalam perpuluhan, dia dikira sebagai angka bererti. So, dia akan jadi 4 angka bererti. 4 angka bererti. Soalan nak 3 angka bererti. Maka kosong ini perlu buang. Tinggallah 0.00803. Okey. Okey. So, untuk contoh ini, kamu perlu buat uji minda 2.1b. Okey. Jadual 1 lengkapkan. Lengkapkanlah. Tapi bukanlah semua. Cikgu pilih saja. A, C, E, G. Okey. A, C, E, G. Okey. Nombor 2, B, D, F, H. Okey. B, D, F, H. Okey. So, untuk angka bererti, ini sahaja latihan. Okey, dengan uji minda 2.1a tadi lah. Okey. So, lengkapkan latihan dan sekiranya ada apa-apa soalan, boleh berhubung terus dengan cikgu dan insyaAllah cikgu akan cuba bantu secepat yang mungkin. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.